kau tahu tak, dia bawa bekal untuk kau tu, dia bagi kau makan benda kotor ataupun tak cantik, you can do to orang punya food. This pelakon baru yang lelaki ni buat benda tu. Muka dia naik menggerutu babe, sampai dia terpaksa pergi macam perubatan moden lah. Budak kecil tapi atas dia macam ada benda dan ada lubang. Dia kata, pulangkan balik batu, pulangkan balik batu, pulangkan balik batu. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam rancangan Uncle Sister sekali lagi. Dan ini merupakan sambungan kepada episod yang pertama, di mana kita bercerita tentang rumah tangga orang, ya. Di mana dalam rumah tangga itu telah berlaku sebuah sihir. Jika anda belum tengok lagi, please go here. Jangan risau, video ini tidak ada jump scare, tidak ada muka hantu, tidak ada benda, tapi dia melibatkan ilmu sihir yang kadang-kadang orang boleh buat dekat pada kita dan kita boleh ambil iktibar. So, saya serahkan Uncle Sister kita untuk bercerita tentang kisah ini, sebab ini dia dapat waktu dia travel baru-baru ini, pergi outstation, kerja dan sebagainya lah. Oh, banyak ya yang dia banyak belajar baru-baru ni ya. So kita dengar kisah daripada Uncle Sister kali ini. Masa I pergi travel ni, I deal dengan banyak guest artis lah. Ada guest artis yang kita sempat berbual, ada yang tak. So yang sempat berbual ni, aku macam jenis macam straightforward kalau aku nak tanya orang apa-apa. There's this one girl, cantik, very cantik, pelakon baru, dan dia muda lagi. I didn't know that she was that young. Okay, she's 22, 21, 22. First, masa dia make up, dia punya skin tone lain, tangan dengan muka dia lain. Lepas tu, dia macam muka dia tu nampak muka cocok ah. I ask her, like aku tanya dia, you muda lagi kan? Kenapa you cocok? Sebab sayang babe. Lepas tu I tanya, tak sakit ke benda semua? And then dia buka cerita, sesama talent, sesama selebriti, sekarang ni artis baru banyak gila. Bukan pelakon je, social media influencer kan, macam banyak gila. Macam tiba-tiba kau boleh jadi artis semua macam tu. So wujud rivalry antara diorang tau, rivalry yang teruk, persaingan yang teruk, sampai tahap macam sekarang ni kita semua tahu industri kita ni shallow, very shallow, which is kalau kau nak jadi artis, first you kena ada muka lah, of course lah. Atas sebab tu semua orang berlumba-lumba untuk jadi cantik, buat muka ke whatever semua. Itu satu, itu diri diorang je, diorang tak susahkan orang, lantak lah kan. Yang masalah yang susahkan orang ni, okay, dia pun buka lah cerita dalam semasa persaingan nak jadi artis ni lah, nak dapat job, benda semua ni, ada kawan dia selalu bagi dia food. These people actually, pelakon baru ni, if you get one drama yang hit dekat regardless whatever channel, kau dah famous lah sebenarnya. So they are trying to get a bigger role. While competing for that role, this person rapat dengan dia ni, keep giving her food, bawa bekal pagi-pagi, because she's the kind of person yang jaga badan. Dia hanya akan makan benda-benda yang sihat lah, ataupun dia prepare sendiri. So kawan pelakon dia ni tahu, maksudnya kat set dia tak makan food catering dan benda semua, tahu. So ever since that, dia bawakan this girl food. At first, girl rasa macam, walaupun makanan yang dia bagi ni macam chicken grill ni je, pakai pepper je kan, garam pun tak sangat, tapi sedap gila. After a week, she consume the food yang kawan dia bawa. It's so weird because you ada this one friend yang bukan PA you, everyday bawakan you food. Okay, the friend lelaki ya, perempuan. This guy punya alasan, I pun makan sihat sekarang, so why not I buatkan you juga. Lepas dia dah habis shooting semua, dia buka makeup semua, dia nampak muka dia buruk sangat. At that time, she was very young because she started acting like a couple years before. Dia nampak muka dia buruk dan dia tertanya-tanya lah, adakah ini efek makeup? Because bila you berlakon kan, you pakai makeup satu hari kan. First, dia tak pedulikan. Lepas tu, of course lah, dia akan cakap dengan kawan dia tu lah, because diorang ada banyak scene sama kan. And then dia cakap lah macam, I rasa muka I macam I nampak buruk. You rasa I buruk tak? Apa dia semua. Dia kawan lagi cakap, lebih I tengok you macam dah ada banyak fine lines. Because of that, semua payment yang dia dapat, dia simpan untuk dia pergi cocok. First, dia cocok vitamin C, and then dia cocok botox. Botox ke fillers? I'm not sure. Fillers kot. Fillers yang tambah kat sini tu. Fillers. Okay. So dia tambah. Dia cerita kat I, ada time-time before PKP tak ada job. So dia tak boleh nak buat benda tu. So muka dia start falling. Macam tu lah. So at that time, dia lagi takut. Macam apa nak jadi ni yang benda semua kan. Sebab dia dah biasa buat. One day, dia cakap dengan kawan dia, tak apalah, I tak nak makan bekal. Dia padahal dia tak ada syak apa-apa pun. Dia just cakap macam, tak apalah, hari ni I tak nak makan.
I intermittent fasting. Sekarang ni belum masa makan I lagi kan. Kawan dia macam insist gila. You kena makan tau, you kena makan, you kena makan. Dia macam gila-gila punya insist kan, suruh makan kan. Sebab kawan dia insist, dia jadi fishy lah. Kenapa kau suruh sangat aku makan ni? Biasa lah, orang production kan suka bergosip. Itu standard lah. Itu satu lagi perangai. Si member dia ni, pelakon lelaki baru ni, baik dengan makeup artist. Makeup artist ni pula sejenis bermuka-muka lah dengan pelakon ni, baik dengan ni baik dengan ni, yang benda semua kan. Sebab perempuan ni was so worried about her face. Dia asyik cakap dengan makeup artist, oh cover lah eye ni semua kan. Sampai makeup artist tu cakap, kau kena stop buat muka kau ni muda lagi. Lepas tu dia cakap oh tapi lelaki ni cakap ni semua kan, muka I teruk cakap, kau tahu tak dia bawa bekal untuk kau tu, dia bagi kau makan benda kotor. Tak tahulah apa amanah. Mereka artis tu yang pecah. Pergi pecah lubang tak tahu dia orang ni macam mana boleh production kan, kau cerita kat seorang. Memang kau janganlah cerita kat orang production, mesti pecah. So this girl macam patutlah dia macam insist gila kan. Dia pun tanya macam apa yang dia letak. Benda-benda yang dia letak sangat geli, because before dia pack apa benda semua tu, dia kena macam sadurkan dengan dia punya kuku ke something from dia punya excretion. Bodily excretion. Bodily excretion kena letak rambut ke kuku ke apa benda semua macam tu lah. There's bomoh juga yang buat benda tu. Maksudnya you want someone to feel kotor ataupun tak cantik, you can do to orang punya food. This pelakon baru yang lelaki ni buat benda tu, dan dia been giving it to ramai orang dah sebenarnya. Sebab actually they confronted, yalah dah makeup artist tu yang bagi tahu kan. So dia confront, macam kenapa you buat I macam ni kan, I dah makan food you seminggu ni benda semua. That guy cakap, alah you pun tahu game industry ni macam mana kan, especially bila you naik sama-sama and you merebut satu peluang tu je, it gets too competitive. Dengan kemunculan sangat ramai talent baru ni, dia wujudkan benda tu. So bila I dengar benda macam ni, kita modern, kita dah nak masuk 2021 dah, 21st dah. Patutnya kita terbang. But why kau muda-muda kau dah pandai cari bomoh? Efek dia kepada this girl, satu dia rasa diri dia buruk. That's why she ended up cocok lah. Tapi aftermath dia adalah itulah, dia kena sentiasa berduit. She has to maintain that. Tapi lagi satu, tenaga dia jadi low, and dia susah ingat line. Take dia banyak gila, dia jadi benak. Itu dah wujudnya term apa, bimbo harap muka je apa benda semua. And then she told me benda ni common gila dalam industri budak-budak baru ni kan. Aku macam kau dah tahu jalan ni susah, kenapalah kau nak jalan ni juga kan. Kerjalah benda lain. Tapi I don't know, minat orang kan. Tapi itulah sebab bila orang kejarkan sangat fame ataupun popularity, memang rupa dia macam tu. Some people, bila kita sembang, sebab kita pun ramai kawan artis kan. Some people, jalan dia orang macam senang je, dia orang dapat peluang. Kan, sebab lagilah bila kau boleh bercakap, kau ada rupa, ada peluang tu. Tapi some people, even though dia orang ada rupa, it's so hard for them to get there. So aku macam, there's like actually two sides of story for them. Maksudnya orang selalu tengok macam, artis ni senang dapat job, sentiasa cantik kan. Struggle dia orang sampai kena main bomoh, sampai kena bagi makan benda kotor kat orang tau. By the way, macam I ada, ini pun I dapat cerita ni daripada makeup artist lah. Kan aku dah cakap, kau jangan cerita kat makeup artist. Dia pesan dekat Haze, janganlah ambil makanan daripada siapa-siapa yang nak bagi. Sebab tu Haze, kalau korang DM Haze nak bagi makanan ke benda semua, Haze tak reply. Ataupun Haze cakap, dermakanlah wang yang korang nak bagi Haze makan tu kepada mereka yang lebih memerlukan. Bukannya sebab Haze tak percaya kepada kekuatan Allah untuk melindungi Haze, tapi kenapa nak kena mengundang? Makanan yang seal tu lah kan. Unless atau makanan yang macam KFC, McD. Makeup artist cerita kat aku adalah dalam satu show, dan show tu adalah show yang pernah famous. Ada dua host, dan seorang ni muka dia, tapi ini bukan perasaan rasa diri dia buruk. Memang nampak muka dia naik jerawat menggerutu. Dan dia orang cerita macam dalam pertandingan menyanyi yang satu lagi pun, memang ada dalam tu artis-artis. Dia bukan artis muda je babe, artis tua pun sama. Artis tua kalau dapat detect ataupun tahu, memang ada yang kuat main dan sebagainya lah. Cumanya biarlah mereka kan, sebab kalau selagi tak menyusahkan orang kan, biarlah kalau ikutlah selagi tak menyusahkan orang. Tapi yang menyusahkan orang ni yang kita nak bercerita ni, yang member tadi tu, muka dia naik menggerutu babe, sampai dia terpaksa pergi macam perubatan moden lah, yang pergi esthetician, buat facial apa semua. Tapi apa benda pun tak jalan. Bukanlah kita ni nak membawa perasaan sangka buruk kepada orang, jangan ambil makanan dan sebagainya. Tapi sebabkan kita orang ni dah diperjalankan perjalanan yang nampak benda-benda macam tu, so kita orang akan elak selagi mana boleh elak. Bukannya Haze tak sudi, tapi sebab
dunia ni memang ada orang yang tidak baik dan niat dia tidak baik kepada kita. Sebab tu bila Haze cecah 400,000 subscribers baru-baru ni, by the way terima kasih banyak berkata bukan kepada diri sendiri. Terima kasih kerana follow kami. Sebab tu Haze tak suka war-warkan yang macam dah 400,000 terima kasih semua apa semua, sebab memang ada orang dalam dunia ni tak suka tengok orang lain berjaya. Anan, you ada sambungan kepada cerita tu? Okay, sikit je. Sikit lagi apa dia? Which brings me to dulu, my friend, rumah dia ada maid from negara seberang lah. Setiap kali I datang rumah dia, dia kata, jangan makan apa maid I masak. Mak I tak bagi. Tapi, diorang nak jaga hati maid diorang tu. Diorang macam, biar je lah food tu. Lepas tu maid dia tak nampak dia buang. Sebab, what happened actually, versi pendek dia, diorang ni membesar with that maid. Lepas tu, they become too attached with the maid. Not just because mak dia kerja, tapi because the maid dah cemarkan makanan diorang until macam start sakit-sakit. Anak-anak dia ni, kawan-kawan I ni, adik-beradik dia pandai tau sebenarnya. But at one moment, diorang cerita macam diorang ni macam selalu fail kat sekolah. Sekolah rendah fail, logik ke? Faham tak? Sekolah rendah kot, kau belajar 1+1 kot, takkan kau boleh fail. Benda macam tu, so macam-macam benak tau jadi. Jadi mak dia start ni lah. So the maid dah dihantar balik lah ke sana. That's how it affects an individual lah or a family. Tu kaitan dia lah. Secara scientifically pula, memang sebab Haze dulu kan pernah buat muka. Haze ada cerita benda ni sebelum ni. Apa nama title dia, nantilah aku letak, kalau boleh tengok. Muka macam Muka cakap kucing. Video tu Haze ada cerita secara detail apa yang Haze buat kat muka Haze. Tapi antaranya contohnya fillers, botox dan sebagainya lah. So yang tu kau boleh tengok kat sini secara detail. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni adalah secara scientifically, and it has been scientifically proven, face alteration adalah sebenarnya addictive. Face alteration, face augmentation. Augmentation tu maksudnya macam augmented reality di mana dia timbul. Kenapa dia addictive kepada orang-orang yang macam contohnya macam aku yang pernah addicted buat benda tu adalah kerana sebab dia magic. For example, dulu aku ada dark circle. Kalau korang rasa aku ada dark circle yang sangat teruk sekarang, kau patut tengok muka aku dulu Dah lah dark circle berlipat pula dekat situ. Macam tak pernah tidur sejak lahir. Kenapa addicted benda tu? Sebab you buat sekali cucuk dekat situ, lepas tu benda tu terus hilang. Imagine this, you have been struggling for 25 years dengan dark circle yang sangat teruk bawah mata. Tiba-tiba kau pergi jumpa doktor, lepas tu kau cucuk, lepas tu terus hilang. Kau rasa engkau adalah manusia paling elok sekali time tu. Sebab memang ada dekat pada diri kita ni ada flaws yang kita tak suka. Memang ada. Like for example, for me was my eye bags and my dark circle. Aku cucuk terus hilang. Lepas tu aku rasa macam, ya Allah, handsome-nya aku time tu lah. Lepas tu ada next pula. Okay, doktor pula akan sejarah jelah macam bengkel kan. Macam, you tak nak ke tukar tu? Ataupun you pergi kedai rambut kan, tak nak ke treatment ni? Kalau ni kisah buat muka seorang doktor yang sangat, apa kita panggil tu, adalah sangat responsible. Dia akan cakap, doktor, I nak buat ni lah. Dia kata apa tau? Tak payahlah, itu semua tak payahlah. You okay lah, you handsome already apa semua. Itu adalah doktor yang betul-betul concern of your face. nak buat duit semata. Bukan nak buat duit semata-mata. Kalau korang pergi klinik buat muka yang macam lepas satu, itu memang dia nak buat duit of you je sebenarnya. And then you akan buruk secara tak sengaja, dan you tak tahu pun you sedang memburukkan diri sendiri. Like for example, okay, eye bag dah tak ada. Okay, lepas tu tiba-tiba you tambah dagu. Macam, tengok doktor tu akan cakap lah, tengok dagu you tajam apa semua. Lepas tu tambah pula tulang pipi. Tulang pipi, naik pipi pula kat situ kan. Macam, tengok you punya tu. Tapi kita lupa tau, orang tengok kita sebagai seorang manusia, mukanya adalah keseluruhan. Orang tak pandang kita pipi saja, dagu saja, eye bag saja, tak tengok kita keseluruhan. Bila kita tengok diri kita, muka kita secara keseluruhan, itu yang start buruk. Itu yang kau rasa macam asal muka kau ni umur 21 tahun tapi macam nenek kebayan, dagu tajam, hidung tajam dan sebagainya. Sebab itu kita cakap macam buatan manusia tidak akan pernah jadi sempurna. Sebab ketidaksempurnaan itu yang menjadikan kita manusia. Kita harus terima the fact that kalau kita adapt ataupun kita embrace kita punya insecurities ataupun kita punya flaws, sebenarnya kita cantik je. Kita je yang feeling macam aku ni buruk. Macam tu. Lepas tu kau tambah. Last kau jadi Kak Mah. Speaking of from POV orang yang keluar TV, apa pendapat you? Adakah benda tu bagi extra pressure kat you dan you rasa benda tu need untuk buat? Buat muka adalah seni. Okay? Dan seni itu tidak semua doktor ada. Tak semua doktor talented. Dan kalau doktor tu tak ada talent, memang seni arca macam tu, memang dia akan buat benda tu. Sebab dia tahu benda tu tak baik. 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 Sebab dia
muka kau buruk. If you overdo anything, it will look not nice on you, full stop. Itu je aku nak cakap. Tapi benda tu betul ke kalau once you dah buat, you need to maintain it? Kalau tak, muka kau akan buruk balik. Dia bergantung. Sebab contohnya fillers, I pernah buat fillers bawah mata waktu jahiliah dululah. So ada klinik, kita bayar dia premium, tapi dia bagi kita barang murah. So fillers tu adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid, HA. Hyaluronic acid kalau kita cucuk ke dalam adalah untuk kita augment kan, bagi isi. Faham, Nampak naik bagi isi dekat muka kita untuk kawasan-kawasan yang mendap ataupun tidak ada daging dekat situ. Tujuan HA tu adalah untuk water retention. Sebab tu dia nampak macam ada daging kat situ. Okay, kenapa you cakap benda tu buruk ke, kena maintain benda semua? Sebab doktor yang tidak bertanggungjawab akan gunakan hyaluronic acid yang campur dengan bahan murah. Di dalam muka you ada silikon. Dan silikon itu dia ambil masa yang sangat lama macam plastik untuk degrade from your body. Kenapa orang Melayu dan Islam berani buat benda-benda face augmentation ni? Sebab doktor-doktor akan cakap macam benda ni akan keluar daripada badan you. So sebab tu diorang ada macam consciousness untuk buat, you know, macam needle threading apa benda semua tu. HA sepatutnya boleh keluar daripada badan you, tapi disebabkan ada doktor yang tidak bertanggungjawab, dekat dalam PPI ni sebenarnya ada silikon yang kecil-kecil. So siapa yang pernah buat facial dekat muka I, dia akan ternampak macam ada benjol kecil-kecil. Dulu lagi obvious, sekarang dah tak ada dah. Bila kau tercucuk benda yang tak sepatutnya ada dalam muka kau, yang lambat untuk degrade, kau akan nampak muka kau berbenjol-benjol. Muka kau benjol-benjol. Sebab tu orang tu, yang kawan you tu cakap, pelakon baru tu cakap, macam I kena maintain. Sebab bila dia surut, dia nampak macam tak cantik. Sebab benda dia pakai murah. Dan doktor yang buatkan dia itu tidak ada seni arca tu. Tidak boleh juga untuk menidakkan yang pasal sihir tadi. Itu pun ada jugalah. So dalam satu episod Uncle Sister ni, kita boleh dapat cerita sihir, juga cerita sains ya. Tahniah ya. Siapa cakap you don't learn anything from cerita hantu? Cerita seterusnya ni pasal baru jadi malam tadi. Aku dah lah okay, dia takut jadi aku dah lah jumpa, baru lepak dengan kawan aku yang dia ni berani lah. Dia dulu shoot Tanah Kubur. Dia kru untuk Tanah Kubur. So macam-macam lah cerita dia. Dia orang yang bawa van jenazah. Dia cerita lah pengalaman dia semua. Dia boleh communicate dengan jin tau. Dia macam dia berani. Dia macam boleh tanya. Masa dia cerita tu aku dah takut dah. Aku dah meremang sikit lah bulu rumah aku. Dah balik rumah dia tu lambat. Balik rumah dia pula, aku naik lift seorang. Dalam banyak-banyak benda yang I takut sebenarnya, penampakan counter I paling takut lift tau. Aku dah balik dengan terngiang-ngiang cerita hantu semua ni, aku nak naik lift kan. Aku dah macam terasa-rasa lah. Tapi aku rasa macam, weh janganlah aku penat ni, balik ni aku nak buat kerja lagi kan. Tolong lah macam tu lah. Sebab kalau kacau manja-manja je okey kan. Sebab benda tu dah biasa kan. Apa yang jadi, lift tu dia start kat tingkat 16. Rumah I tingkat dekat-dekat tingkat 30. Tapi dia start kat tingkat 16. Aku macam okay, dah start kat tingkat 16 ni, tolong jangan buka pintu. Aku cakap kan, tolong jangan buka pintu, tolong jangan buka pintu. Aku macam doa lah dalam hati. Aku cakap okay, tak kisah, tunggu kejap. Sebab lift situ memang maintenance dia teruk babe. Aku baca surah-surah biasa je, baca surat surah apa, Nabi Nuh dalam perut ikan paus benda semua. Ting, pintu buka pula. Aku macam ni lah kan. Benda ni macam kelakar lah apa yang aku nampak tu. Kau tahu hantu macam kapak? KAPPA. Oh, warna hijau. Macam kapak lah. Dia macam budak. Budak kecil tapi atas dia macam ada benda dan ada lubang. Dia kata, pulangkan balik batu, pulangkan balik batu, pulangkan balik batu. Dia ulang macam 2-3 kali lah. Aku macam batu apa pula dia. Lepas tu aku just baca ayat kursi. Lepas tu cakap dia, aku penat ni, tolong aku tak larat lah. Aku memang tak ada energy. Lepas tu lepas dah aku cakap benda tu, sebab aku jumpa dia, reaction dia aku, instead of aku macam takut nak terkencing kan, aku just terkejut. Bila nak kena tingkat, I was already anticipating it. So bila kena tu cuma ni first time aku nampak hantu kapal kan. So macam okay lah, dia jadi kelakar sebab macam aku dah lah ngantuk-ngantuk dengan contact lens aku dah kering. So aku macam apa aku nampak ni kan. Aku tekan balik floor, aku tekan 40 tau, paling tinggi kan. Okay, lepas tu lift naik. Okay, seperti biasa. Balik tu, masa tengah mandi, aku fikirlah, apa aku nampak tadi lah. Dia macam tu lah, macam ponder balik lah. Dia cakap batu kan. Aku ni tak habis laundry lagi tau. So, ada satu bag laundry ni, sebab ada laundry, aku tak nak hantar laundry. Aku hand wash ataupun, sebab kan dah bercampur lumpur apa benda semua kan. Aku nak soak dululah. Aku ambil lah
baju aku yang satu bag ni yang memang macam, sebab kan aku ada main ATV, aku ada pergi water rafting benda semua kan. So aku pergilah ambil baju aku yang aku pergi water rafting tu. Weh, dalam poket aku banyak gila batu ke. Oh, sebab termasuk. Memanglah. Dan sebab aku pakai short track, aku pakai yang memang seluar aku kumpul benda lah. Kumpul batu. Kumpul batu weh, banyak gila weh batu sungai. Aku bawa balik. Dia bukan batu kecil-kecil, batu besar pun ada. Macam patutlah berat aku naik kan. Dia minta benda ni ke kan. So lepas tu aku macam tengok batu tu kan, aku fikir kalau aku nak pulang takkan aku nak pergi. Aku buat water rafting tu kat Gopeng tau. Takkan aku nak pergi Gopeng. Lelas weh, aku keluarkan tu, aku masuk dalam penyodok, masuk dalam beg sampah, aku buang je. Lepas tu? Tak ada apa-apa. Lepas tu aku tidur dengan nyenyak. Kadang-kadang benda yang kita nampak ni, dia dibentuk oleh perception kita. Kan aku pernah cakap benda ni kan, hantu-hantu ni, sebab hantu actually tak ada, semua ni jin. Jin dia suka hati dia ada nak jelma bentuk apa. So aku rasa perception aku yang aku nampak kapal tu kan hantu air. Japanese punya hantu air kan. So tapi motif lah. Aku dah balik KL kot, kau minta batu kau balik kenapa? Dia tak seram sangat sebab dia jadi kelakar. Sebab fikir macam permintaan kau ni tak mudah sabar. Macam takkan aku nak kena pergi Perak balik semata-mata kau suruh kan? Aku nak hantar batu kau. Tapi sebelum kita end, dalam episod Uncle Sister yang sebelum ni, Hanan ada kongsi kisah rumah Haze yang dekat area mana yang ada. Dia ada cakap, cuma tak masuk sebab time tu audio problem kan. Audio tak problem. So sekarang ni memandangkan ada dekat rumah aku ni, dia kata dekat situ macam tu. Haze tunjuk Okay, dia dekat sini. Okay, you nampak apa kat sini? Ini dekat area ni lah. Ini adalah potret gambar Separa Bogil oleh yang dilukis oleh seorang UiTM student yang sangat berbakat. So, Haina nampak apa kat sini? Ada benda bergerak-gerak kat sini. So, I nampak ada benda bergerak dan memanggil-manggil dan macam angin. Memanggil-manggil macam mana? Dia panggil nama aku. Sebab I kan tengah blur rambut time tu. Maksudnya you dalam bilik tu? I dalam bilik, tapi dekat sini selalu macam bila I lalu je dengar. Koridor ni sebenarnya memang dia merem sikit lah sebenarnya pada Haze. Tempat you blur rambut adalah tempat ni sebenarnya. Tempat ni. Ini adalah sebenarnya bilik semayang Haze dekat sini. Dan kalau korang pernah tengok video sebelum ni, Haze pernah cerita, aku duduk rumah ni seorang, aku pernah semayang berimamkan benda yang tidak ni lah. Dan benda tu memang masuk daripada koridor, daripada koridor sini masuk ke bilik semayang tadi. Dan aku memang dapat rasa aku jadi imam kepada makmum Itulah you rasa? Yes. Selain daripada tu ada hantu lain yang perlu tahu? Tak ada. Tak ada itu saja. Okey, baik. InsyaAllah kalau kita beramal kita akan dilindungi. Tapi benda tu harmless lah kan? Harmless. Kita akan akhiri benda ini, cerita pada kali ini saja, sebab kita nak simpan satu lagi kisah panjang, sebab dia adalah berkisar tentang seorang kenalan Hanan yang santau orang, sehingga orang yang disantau tu boleh menari, boleh merangkak jadi ayam, Anjing. menjadi anjing dan sebagainya. So itu kita simpan untuk episod akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Tapi I tengok dia boleh macam contohnya dia pergi dekat you, dia akan bagi tahu badan you ni ada rantai banyak. Lepas tu ada orang macam hantar dekat you ambil semua. Lepas tu dia kata, okey, buat macam ni, tarik kan. Dia boleh macam, okey, menari sekarang. Dan orang tu menari. Ataupun, jalan merangkak macam anjing sekarang, orang tu buat.